kongsikan juga kepada anda iaitu berkenaan dengan satu perkara ataupun program yang cukup menarik iaitu melestarikan kepimpinan belia dan iaitu kalau boleh kita kongsikan iaitu iLead lah. iLead iaitu salah satu agensi di bawah KBS yang menyediakan platform khusus untuk membentuk future ready leaders. Jadi kita nak tahu intipati dengan selanjutnya lagi. Bersama dengan kita saya kenalkan Dr. Hanafi Harun selaku pengarah kluster kepimpinan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan iLead. Assalamualaikum Doktor. Salam, terima kasih Sophie. Alhamdulillah Doktor. Jadi saya tertarik future ready leaders. Jadi macam manakah iLead ni selama 3 tahun ini nak merealisasikan 3 perkataan ini, future ready leaders ni? Doktor boleh mulakan. Terima kasih Sophie dan juga Ridwan. Bila bicara soal pemimpin masa hadapan ini, di peringkat kita iLead ini merancang. Kita merancang bermula dengan penekanan oleh iLead terhadap 5 elemen penting. Yang apa elemen itu? Yang pertama ialah kepimpinan. Yang kedua, pembentukan watak dan jati diri. Yang ketiga, kenegaraan. Yang keempat, keusahawanan. Yang kelima, kesukarewanan. Jadi, kelima-lima elemen ini ditekankan dalam setiap modul kita, aktiviti kita dan juga program kita. Jadi, objektif program kita ialah untuk meningkatkan kepahaman peserta kita tentang aspek kepimpinan, jati diri, kenegaraan. Kenegaraan ini antara perkara yang kita berikan penekanan ialah berkaitan dengan perlembagaan persekutuan, berkaitan dengan rukun negara, sistem demokrasi raja perlembagaan dan juga lain-lain. Dan juga kita untuk meningkatkan kepahaman di kalangan peserta kita ini tentang semangat kesukarelawanan dan juga kemahiran insaniah ini. Jadi untuk melaksanakan program-program dan penekanan kepada 5 elemen itu, di bawah iLead kita ada 4 kluster. 4 kluster latihan yang menjalankan fungsi untuk melahirkan pemimpin masa hadapan ini. Kita ada yang pertama, kluster kepimpinan yang saya sendiri mengetuainya sekarang ini, yang memberikan fokus kepada program-program kepimpinan. Kemudian kita ada kluster kenegaraan yang memberi fokus kepada program-program yang menjurus kepada pembentukan watak jati diri dan kenegaraan. Kemudian kita ada kluster modal insan yang memberikan penekanan kepada aspek kesukarelawanan. Dan satu lagi kluster kerjaya yang beri fokus kepada kemahiran insaniah. Dan kita yakin insya-Allah mudah-mudahan akan ada penekanan 5 elemen dan 4 kluster ini misi untuk melahirkan pemimpin masa depan itu akan berjaya dilakukan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Tadi di awal tadi doktor dia jelaskanlah berkenaan dengan pecahan first tier, second tier kan. Dan pecahan tersebut mungkin doktor boleh ceritakan dengan lebih lanjut lagi kepada pecahan-pecahan tersebut. Okey. Dia dalam iLead ini ada satu program besar iaitu program nasional. Namanya ialah Malaysia Future Leader School. Ini cetusan idea daripada pihak kerajaan sendiri. Pada tahun 2019, ideanya mengambil idea daripada Japan Future Leader School di Jepun dalam usaha untuk melahirkan pemimpin masa hadapan. Jadi ini yang merupakan sebuah program nasional. Malaysia Future Leader School ini program besar di bawah iLead selain dari 4 kluster yang 3 kluster lain yang buat itulah. Jadi program nasional ini disusun dengan rapi. Dia merupakan suatu program yang sangat terancang. Sebab itu dia ada fasa. Ada fasa, 3 fasa. Itu yang dikenali sebagai tier. Tier 1, tier 2 dan tier 3. Apa itu tier 1? Tier 1 ialah fasa saringan. Di mana pihak sekolah, dalam konteks ini ada 3 pihak utama yang terlibat menyumbang. Sebab peserta Malaysia Future Leader School ini ialah pelajar sekolah yang berumur 15 hingga 17 tahun. Maknanya dalam tingkatan 3 hingga tingkatan 5 lah. Jadi pihak yang terlibat penyumbang terbesar ialah Kementerian Pendidikan, diikuti dengan MARA, Maktab Rendah Semara dan juga pelajar-pelajar tahfiz daripada JAKIM. Jadi pihak sekolah akan memilih pelajar-pelajar terbaik. Daripada sekolah-sekolah antaranya sekolah asrama penuh, sekolah berprestasi tinggi, kluster kecemerlangan, sekolah conforming. Sekolah conforming ini ialah sekolah jenis kebangsaan Cina yang dah convert, dah menggunakan sistem kebangsaan. Dan juga sekolah-sekolah tahfiz.
Jadi pihak sekolah akan memilih pelajar-pelajar terbaik ini. Terbaik ini maksudnya apa? Terbaik dari segi akademik, personality, kegiatan dalam aktiviti co-curriculum dan juga kecergasan fizikal. Package lah. Ya. Okey. Jadi mereka yang terbaik ini dipilih oleh pihak sekolah lalu dihantar ke program Tier 2. Itu Tier 2 ni fasa kedua. Itu yang katakan terancang ni, tersusun. Fasa 2 ini para peserta akan mengikuti kursus selama 10 hari di kamp-kamp yang kita telah tetapkan. Sepanjang dia program itu adalah sama camp 10 hari dan beri penekanan kepada yang saya sebutkan tadi lah, iaitu apa dia? Kepimpinan, watak jati diri, kenegaraan, keusahawanan dan kesukarelawanan. Jadi di sepanjang 10 hari itu mereka mengikuti aktiviti indoor dan outdoor dan mereka akan dinilai. Kita ada barisan fasilitator yang menilai mereka ini sepanjang 10 hari itu. Untuk yang terbaik akan dibawa ke fasa ketiga. Itu yang dikenali sebagai Tier 3, Tier 3. Masih ada pemilihan. Ya, maknanya macam tahun 2019 kita rekrut hampir 30,000 orang. Wow. Tapi yang diambil daripada Tier 2 itu tadi ke Tier 3 hanya 240 orang saja. Wow. The cream, istilah dia ialah the cream of the crop. Itu dia punya istilah dia untuk ke bawah ketiga. Jadi tier 3 ini adalah fasa terakhir dalam MFLS. Maka mereka akan digroom juga indoor dan outdoor dan juga mereka juga ada aktiviti luar negara. Dan lepas itu mereka lepasan daripada MFLS ini ada satu program, bukan program. Mereka automatik menjadi alumni MFLS dan mereka ada persatuan berdaftar di bawah RAW yang dikenali sebagai Angkatan Belia MFLS. Sampai ke situ. Maksudnya daripada tier pertama sampai ke tier 3 sampai ke situ. Selepas ini akan intake untuk tier pertama balik lah. Dia akan rotation ataupun maknanya program ini akan berakhir di situ. Setiap tahun begitulah. Maknanya masa tahun ni pada sekarang telah berjalan. Maknanya tier 1 proses saringan telah berjalan, tier 2 kan. Dari segi keistimewaan apa yang mereka dapat? Peserta-peserta yang berjaya untuk melapasi sehingga ke tier 3, adakah akan ada kelebihan kredit untuk mereka sambung pengajian selepas mereka habis SPM ataupun apa mereka dapat? Pertama sekali ini adalah untuk melahirkan pemimpin masa depan dan mereka yang terpilih adalah mereka yang terbaik. Namun dalam konteks buat masa ini kita sedang berusahalah dengan pihak-pihak JLC bahawa mereka ini akan dapat sesuatu lah. Tetapi perangkat ini biasanya mereka ini pelajar-pelajar tercemerlang. Biasanya sebahagian daripada mereka ini sudah belajar keluar negara di universiti tempatan, lepasan-lepasan daripada MFL ini khususnya yang Tier 3. Jadi maknanya dalam konteks keistimewaan itu buat masa ini secara secara khususnya belum ada lagi lah. Tetapi mereka yang terpilih ini masuk ke Tier 3 ini, malah MF ini mereka yang biasanya dapat masuk ke universiti-universiti lah, sama ada dalam dan luar negara. Okey, dan doktor, cabaran ketika pandemik COVID-19 tahun lalu, bagaimana pelaksanaan program MFLS ini berlangsung? Tahun 2020 kita laksanakan secara sepenuhnya bersemuka. Tapi pada tahun lepas 2021 kita diduga dengan pandemik COVID-19. Itulah perancangan kita baik, perancangan Allah lagi hebat. Betul. Jadi pada tahun lepas kita perancangan awalnya sepenuhnya secara online. Perancangan awal sebab keadaan ketika itu tidak mengizinkan. Jadi bila kita adakan secara online sudah barang pastilah ialah berhadapan dengan laptop kita daripada Kuala Lumpur, peserta daripada rumah masing-masing. Jadi dijalankan secara online, maka adalah rungatan-rungatan daripada peserta tak puas tidak dapat bersemuka. Sebab mereka compare dengan tahun 2020. Tapi apapun itulah dunia. Tapi alhamdulillah di hujung tahun itu nampak pandemik ni semakin beransur baik. Kita dapat juga sempat mengadakan selama 10 hari secara bersemuka. Alhamdulillah. Dapatlah berasa. Tahun lepas tu kita adakan secara mixed mode. Maknanya online dan juga bersemuka. So 10 hari Tier 2. Selepas ini akan beralih kepada Tier 3. Jadi apakah program-program dalam Tier 3? Okey. Tier 3 ini adalah suatu program yang sangat istimewa lah.
Kerana yang pertama, mereka yang terpilih ke tier 3 ini ialah mereka yang terbaik. Kedua, mereka ini program modulnya lebih advance daripada tier 2. Ya. Sebab itu peserta yang masuk ke tier 3 ini mereka dapat bertemu dengan tokoh-tokoh tertentu, mereka akan dapat pendedahan yang lebih, dan dalam konteks tier 3 sekarang ini, antara yang mereka boleh dapat daripada aktiviti ini ialah bertemu dengan tokoh. Insya-Allah ya, kita sudah menyusun tokoh-tokoh yang akan datang. Yang pertamanya ada satu sesi yang dikenali sebagai sesi titah diraja. InsyaAllah Duli yang teramat mulia Tuanku Said Faizuddin Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamilul Lail, Raja Muda Perlis, berkenan mencemar Duli untuk bersama-sama dalam sesi titah diraja bersama dengan para peserta MFF. Yang kedua, kita ada sesi high tea. Ini bersama dengan Raja Muda Perlis ini pada 27 Julai. Kemudian kita sesi high tea bersama Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu, Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Ini sesi santai high tea pada 20 hari bulan. Dan kita ada bicara tokoh, dialog santai bersama YB Khairi Jamaluddin pada 28 hari bulan. Selain itu kita ada bicara jati diri bersama dengan Fitri Yahya, bicara ekon bersama Sharon Wee, kita punya atlet bowling squash. Dan kita juga ada bicara kenegaraan bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Wah, itu dia antara perkara yang menarik ya. Ketika program ataupun fasa ketiga ni lah. Dan mungkin apa lagi antara perkara yang menarik sekiranya mereka ialah dapat diteruskan lagi kepada fasa ketiga selain daripada yang Dr. kongsikan ini? Sebenarnya antara perkara yang nak ditunggu-tunggu oleh para peserta ini ialah mereka yang pergi ke tier 3 tier 3 ini, mereka ada 2 aktiviti keluar negara. Wow. Yang semua ke doktor dapat? Yang semua yang tier 3, katakan 240 atau 150 semua ke negara ASEAN. Tahun lepas tak dapat sebab pandemik. Tahun 2020 mereka pergi ke negara ASEAN, Indonesia, Laos, juga Brunei. Ketika itu mulai pandemik, patutnya pergi ke semua negara ASEAN, tetapi hanya negara tertentu saja yang memilih, yang membenarkan. Jadi program itu dipanggil ASEAN Cultural Heritage. Di sana mereka akan mengikuti program yang berkaitan dengan kepimpinan kenegaraan jati diri yang saya sebut di awal tadi, 5 elemen itu. Pertukaran budaya lebih kurang. Satu lagi apa doktor? Dipanggil MFLS Go Global. Mana doktor? Ini ini naik flight lebih 8 jam kan? Di sinilah maknanya yang Go Global, yang ASEAN Cultural Heritage, semua peserta tier 3 ini pergi. Tetapi yang Go Global ini yang terbaik daripada tier 3 saja. Berapa orang? Macam tahun lepas kita pilih 25 orang saja pergi ke Dubai sempena Expo Dubai. Dan insya-Allah pada tahun ini dengan mudah-mudahan mereka akan pergi ke Korea Selatan sesuai dengan tahun ini 40 tahun sambutan Dasar Pandang ke Timur. InsyaAllah serta akan pergi ke Korea Selatan dalam MF Go Global. Paling penting sebenarnya adalah mereka kena faham apa itu diplomasi, cultural diplomasi dan sebagainya. Macam mana kita membentuk hubungan dengan negara lain, itu sangat penting sebenarnya. Betul. Jadi mungkin apakah kita bercakap tentang future leader, pemimpin masa hadapan, apa hadapan doktor apabila program ini berjaya dilaksanakan, apabila kita mampu daripada tier pertama 10,000 sampailah kita capai sehingga 240 orang. Harapan pasti tinggi kepada mereka. Harapan kita memang menggunung. Sebab kita membelanjakan banyak wang yang besar, wang kerajaan untuk melahirkan pemimpin masa depan. Apa yang kita harapkan ialah kita nak lepasan MFLS ini, khususnya tier 3. Mereka ini boleh menyumbang kepada masyarakat. Dan mission besar kita ialah untuk mereka ini menjadi pemimpin yang boleh menyumbang di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Jadi untuk itu kita nak mereka ini menjadi pemimpin yang berintegriti, yang amanah, yang bertanggungjawab, ada daya tahan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kita nak melahirkan pemimpin yang punya budi pekerti yang tinggi, yang mempunyai adab yang tinggi. Apa gunanya hebat tapi adab tidak ada. Sebab itulah saya ingin berpantun sedikit. Silakan harapan saya untuk mengakhiri. Yang pertamanya saya hari ini pakai baju Melayu warna hijau. Jadi saya datang ke RTM penuh perasaan.
untuk bertemu pengacara terkenal. Hari ini berpakaian kebangsaan bagi meraihkan MFLS program nasional. Kedua, MFLS dirangka bertahap-tahap agar bakat dapat dikilap. Kepada peserta MFLS kita berharap semoga menjadi pemimpin beradab. Selamat datang peserta C3 ke Siri 2022. Datanglah dengan persiapan mental dan fizikal dan kita sama-sama menjayakan C3 2022. Okey, itu dia kata-kata akhir daripada Dr. Hanafi Harun, pengarah kluster kepimpinan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILIT. Terima kasih banyak-banyak Doktor. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan dapatkan lagi perkembangan anak-anak muda ini, mana mereka selepas ini ataupun program seterusnya lah. Terima kasih banyak-banyak Doktor.